Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembentangan kali ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saudari Nurul Arlina binti Rosfan Wahi, saudari Nur Jalilah binti Muhammad Jais dan saya Anis Syafira binti Muhammad Adli akan mengupas sebuah tajuk bagi proposal kami, iaitu kecendekiaan Melayu melalui bahasa peribahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulakan dengan perbincangan mengenai abstrak. Peribahasa merupakan warisan bahasa yang ditinggalkan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Peribahasa boleh ditakrifkan sebagai seni berbahasa demi menyampaikan teguran, nasihat dan sindiran. Justeru, peribahasa yang terdiri daripada beberapa rangkai kata tersusun indah serta mempunyai maksud tersendiri ini merupakan cara orang Melayu untuk mengekalkan unsur kehalusan dan kesantunan berbahasa. Oleh itu, kajian ini dijalankan demi mencungkil akal budi dan falsafah orang Melayu yang terkandung dalam peribahasa yang berunsurkan daya usaha. Kajian ini menggunakan pendekatan semantik sebagai sandaran utama. Dapatan kajian menunjukkan bahawa akal budi dan falsafah orang Melayu yang terkandung dalam peribahasa yang berunsurkan daya usaha ini dapat dikaitkan dengan aspek kesungguhan dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan kajian ini dapat menambah korpus penyelidikan mengenai analisis akal budi serta falsafah orang Melayu di samping menyumbang pengetahuan baharu mengenai makna sebenar peribahasa yang dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian pendahuluan. Umumnya melalui bahasa, kecendekiaan Melayu telah terpapar dalam karya-karya tempatan. Di sebalik warisan bahasa yang dihasilkan oleh generasi terdahulu, pastinya tersimpan falsafah-falsafah yang kini menjadi tugas pengkaji untuk dicungkil. Contohnya kiasan seperti peribahasa merupakan ciptaan yang mencerminkan penghayatan orang Melayu pada zaman dahulu terhadap aspek alam dan persekitaran selain mewarnai suasana komunikasi mereka. Menurut Abdullah Hussein 2006, peribahasa berasal dari 3 sumber, iaitu pengalaman hidup seharian, ungkapan kata-kata hasil daripada renungan para cendekiawan terhadap alam sekitar, dan sumber yang ketiga ialah kitab suci. Menurut Imran Ho Abdullah 2011 pula, peribahasa wujud daripada pemerhatian dan pengalaman hidup orang Melayu yang terkandung budi bahasa, falsafah, petua dan amanah, tunjuk ajar dan nilai agama serta budaya dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu, kajian kami ini akan menyingkap akal budi orang Melayu melalui beberapa peribahasa berunsur daya usaha yang merujuk kepada simbolisme, nilai pentingnya kesungguhan dan ketekunan dalam mencapai sesuatu. 2 peribahasa berunsur daya usaha, iaitu melepaskan batuk di tangga dan bagai lebah menghimpun madu, dijadikan sebagai tumpuan kajian. Peribahasa-peribahasa yang telah dipilih menunjukkan pemikiran bangsa Melayu serta norma mereka dalam pemilihan leksikal tertentu dalam penciptaan peribahasa. Di samping itu, penguraian kedua-dua peribahasa tersebut secara mendalam dapat membentuk pemahaman terhadap konsep peribahasa Melayu yang mengandungi unsur daya usaha. Baiklah, kita bergerak pula ke pernyataan masalah. Pada pengamatan pengkaji, kajian mengenai analisis akal budi dan falsafah orang Melayu menerusi peribahasa yang berunsurkan daya usaha sememangnya belum lagi diterokai. Kebanyakan kajian-kajian lepas banyak memfokuskan kepada unsur flora dan fauna sahaja. Justeru, kajian rintis ini diharapkan dapat menambah korpus penyelidikan mengenai peribahasa yang berunsurkan daya usaha. Selain itu, kekaburan makna sering kali berlaku ketika proses memahami sesebuah peribahasa. Hal ini boleh dipengaruhi atas beberapa faktor seperti ejaan peribahasa yang dahulunya menggunakan sistem tulisan Jawi, namun proses memindahkan ejaannya itu kepada sistem tulisan Rumi telah mengundang beberapa masalah kekeliruan serta menyebabkan keterbatasan makna. Hal ini disokong oleh Azlinda pada tahun 2013 yang mengatakan bahawa ejaan yang salah dalam sesebuah peribahasa akan membataskan makna.
Di samping itu, kurangnya pengetahuan dan penghayatan terhadap peribahasa yang dicipta oleh masyarakat Melayu pada masa silam. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan daripada kita hanya memahami atau menterjemah sesebuah peribahasa itu secara literal dan harfiah sahaja. Namun, jarang sekali untuk diteruskan dengan usaha untuk mendalami maksud sebenar sehingga kita mampu mencungkil akal budi dan falsafah di sebalik sesebuah peribahasa. Tuntasnya, terdapat 3 pernyataan masalah yang mendorong untuk kajian rintis ini dijalankan, iaitu pemahaman mengenai peribahasa, kekaburan makna dan ingin memenuhi keperluan korpus kajian. Seterusnya bagi objektif. Objektif merupakan panduan utama dalam menjalankan sesebuah kajian. Oleh itu, kajian ini akan mempunyai beberapa objektif untuk dicapai. Pertamanya, mengenal pasti peribahasa Melayu yang mengandungi unsur daya usaha. Objektif kedua, menganalisis akal budi dan falsafah Melayu di sebalik peribahasa yang mengandungi unsur daya usaha. Dan objektif yang terakhir adalah untuk menjelaskan fungsi peribahasa yang mengandungi unsur daya usaha dalam kecendekiaan Melayu. Seterusnya bagi metodologi kajian. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2022, metodologi merupakan sesebuah sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang diaplikasikan dalam sesebuah kajian. Pemilihan metodologi yang sesuai amatlah penting dalam proses pengumpulan data. Oleh itu, kami telah menetapkan beberapa metodologi bagi kajian ini. Pertamanya, kajian kami ini berbentuk kualitatif menggunakan instrumen peribahasa Melayu yang mengandungi unsur daya usaha mengikut senarai peribahasa dalam Kamus Istimewa Peribahasa Melayu 2017. Bagi proses pengumpulan data, kaedah internet digunakan untuk mendapatkan beberapa bahan pembacaan berkaitan tajuk kajian. Platform Google Scholar telah dimanfaatkan untuk mengakses bahan-bahan kajian lepas yang berkaitan. Kemudian, kaedah kepustakaan melalui rujukan Kamus Istimewa Peribahasa Melayu 2017 yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka digunakan untuk mengumpul data peribahasa sebagai bahan kajian. Setelah penyenaraian data peribahasa selesai, dalam proses penganalisisan data pula, kami memanfaatkan kaedah analisis semantik yang merangkumi 3 peringkat untuk menjawab objektif kajian yang kedua. Dalam tahap yang pertama, makna harfiah akan dijelaskan. Bagi menghuraikan makna peribahasa dengan lebih lanjut, peribahasa berkaitan akan dianalisis menggunakan semantik resonance, rangka rujuk silang dalam teori relevance 1986. Kemudian pada tahap yang ketiga, akal budi orang Melayu akan ditafsir untuk menjawab persoalan di sebalik penciptaan peribahasa Melayu menurut Nur Hashimah Jalaluddin dan Nur Afikawan Mansur 2015. Bukan itu sahaja, dalam proses penganalisisan data, hubungan peribahasa dengan bahasa Melayu dan masyarakat turut kami berikan penumpuan dalam penghuraian makna peribahasa yang selaras dengan aspek sosiolinguistik orang Melayu. Justeru, kaedah-kaedah kajian yang telah ditetapkan dapat mendorong dalam penghasilan sebuah kajian yang teratur dan sistematik. Baiklah, kita berpindah kepada agenda yang seterusnya, iaitu kepentingan kajian. Kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai makna tersirat peribahasa yang mencakupi kehidupan sosial masyarakat, di samping mendorong masyarakat untuk lebih menghayati nilai estetik dalam sastra Melayu, termasuklah peribahasa. Melalui aspek kecendekiaan Melayu dalam peribahasa, manusia tidak hanya menggali makna kata, tetapi juga menggali kedalaman pemikiran yang terkandung dalam tradisi lisan ini. Proses ini melibatkan interaksi kognitif yang mendalam, di mana setiap peribahasa menjadi jendela unik untuk melihat kearifan masyarakat Melayu. Seterusnya, kajian ini penting kerana menjadi satu inisiatif pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya Melayu. Seperti yang kita tahu, peribahasa merupakan susunan bahasa yang menarik dan cerminan budaya serta nilai-nilai masyarakat Melayu. Kelangsungan pemahaman terhadap peribahasa dan nilai-nilai tradisional melalui penelitian ini menjadi landasan untuk memastikan bahawa warisan budaya Melayu tetap hidup dan relevan pada era moden ini. Maka,
kajian ini bukan hanya setakat pendidikan akademik semata, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam menjaga dan memperkaya khazanah budaya Melayu. Selain itu, kepentingan kajian ini adalah untuk mengasah kredibiliti dan mengembangkan intelektual orang Melayu untuk menginterpretasi. Oleh kerana itu, pemahaman setiap peribahasa yang mempunyai makna yang luas ini tidak hanya terbatas pada pemahaman secara literal, tetapi juga membentuk refleksi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Dengan meresapi setiap kata peribahasa, individu tidak hanya mengasah kemampuan interpretatif tetapi juga membentuk kerangka berfikir yang kompleks dan juga mendalam. Akhir sekali, kajian ini penting sebagai panduan bagi pengkaji akan datang untuk membantu kajian mereka. Dengan mengacu pada kajian-kajian sebelumnya, pengkaji akan dapat merancang pendekatan penelitian yang lebih terarah, memperkaya hasil sebelumnya dan juga menyumbangkan pemahaman baru terhadap kecendekiaan Melayu. Baiklah ayah sekali, penutup. Secara keseluruhannya, peribahasa bukan sekadar rangkaian kata semata, namun peribahasa tersimpan kebijaksanaan dan akal budi orang Melayu tentang kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan skop batasan yang pengkaji peribahasa mengenai unsur daya usaha boleh dijumpai dalam kajian ini, termasuklah peribahasa melepaskan batuk di tangga dan bagai lebah menghimpun madu. Tidak lupa juga proses analisis kajian yang menerapkan rangka rujuk silang RRS dalam teori Relevance 1986 membuka pintu untuk merinci gambaran yang ingin disampaikan oleh kecendekiaan orang Melayu pada masa lalu. Dengan menggali makna tersembunyi di balik kata-kata bijak ini, kita dapat memahami nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Oleh itu, kecendekiaan Melayu yang tercermin melalui peribahasa harus diteruskan sebagai bahagian yang tidak dipisah dari warisan kata intelektual dalam masyarakat. Kesimpulannya, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sumber nasihat, dorongan dan inspirasi untuk membangun generasi yang kreatif dan juga cekap.